Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di Pokok Hijau Channel. Kali ini video yang sangat menarik. Saya baru nak menceburi diri membela pokok-pokok kayangan, antaranya pokok AMV, Alocasia macrorhiza variegated, pokok Gina Gold, Alocasia Gina Gold, ataupun Alocasia 916. Dan juga saya juga beli Colocasia, Colocasia White Lava. Okey, untuk video yang saya sedang buat ini, dalam paparan video ini adalah pokok Alocasia macrorhiza variegated. Saya dapat percuma Alocasia Cleopatra diberi oleh seller. Tujuan saya tunjuk tuan-tuan dan puan unboxing pokok ni adalah supaya tuan-tuan dan puan mana yang nak jual nanti tahu macam mana nak packing, mana yang beli tahu ini adalah standard packing. Dan saya tak edit pun video ni, saya biar saja. Kalau saya ada buat salah cara tanam ataupun apa-apa kesan selepas ni, saya akan sentiasa update video-video pokok-pokok kayangan ini. Supaya apa? Supaya kita dapat sama-sama belajar macam mana nak tanam pokok ini supaya kita dapat hasil apa yang kita nak. Bila kita membeli pokok yang mahal, kita mesti nak pelaburan kita berbaloi. Macam saya, niat saya tanam pokok-pokok ni adalah untuk saya jual balik anak-anaknya bila dia dah besar nanti. Okey, untuk pokok AMV ni tuan-tuan dan puan, bila membeli, satu tips yang penting. Saya sendiri tak belajar, saya sendiri tak tahu, saya newbies. Bila membeli pokok ini tuan-tuan dan puan, pastikan tuan-tuan dan puan minta seller, selain tengok gambar pokok di atas ni, minta seller tunjuk juga gambar akarnya. Kerana pokok Alocasia, dia tak macam Colocasia, dia membiak dari ubi. Anak dia akan membiak daripada ubi. Banyak seller, mungkin seller tu tak tahu kerana dia ambil daripada nursery. Apa yang berlaku adalah pokok ini mereka potong ubinya. Ubi tu boleh kita propagate, boleh kita biak untuk dapatkan anak lagi. Okey, ini pula Alocasia Cleopatra dalam harga 60-70 pokok untuk sebesar ni saya dapat percuma, seller ni bagi. Kerana bila saya beli pokok ni, seller masa nak send out, dia cuci tanah ni, baru perasan pokok AMV yang saya dah beli ini, rupa-rupanya nursery asal telah potong ubinya. Ini adalah satu kerugian. Pokok dengan ubi, bila kita beli, pokok tu lebih sihat, lebih cepat besar, lebih cepat dapat anak. Tetapi oleh kerana pokok ni saya dah bayar, saya tak boleh nak buat apa. Dan seller tu, dia reseller. Dia beri saya pokok Alocasia Cleopatra sebagai lebih kurang macam offset lah, ganti rugi. Walaupun sebenarnya tidaklah dapat offset. Kerana niat asal saya bukan nak pokok Cleopatra, tapi nak AMV. Tetapi untuk tuan-tuan dan perempuan yang baru nak beli, jangan buat silap seperti saya buat silap. Pastikan masa nak beli tu, minta dia ambil gambar atau video. Cakap nak tengok sekali akar dan juga ubi. Pastikan ubinya tidak dipotong. Pokok ini ubinya dipotong. Maknanya pembiak atau pemilik asal ni buat untung 2 kali. Dia jual saya pokok ni dan dia membiakkan lagi pokok Alocasia macrorhiza variegated ni. Dari segi tanam, pokok sini sebenarnya tak susah nak ditanam. Boleh tanam di tanah apa saja. Tetapi saya dah cuba. Pokok ni saya tanam. Video ni saya buat sekarang. Saya baru edit sekarang. 20 hari bulan ni. Saya dah buat. Saya tanam sebenarnya pada 2 September tahun 2021. Okey. Selepas 3-4 minggu ditanam, saya dapat find out satu kesalahan yang utama yang saya buat adalah pokok ini sebenarnya bila nak tanam, kita tak boleh letak tanah yang terlalu kandungan nutrien terlalu tinggi. Saya pakai tanah banyak, saya pakai tanah Veta asli. Tanah Veta asli tu dia ada campuran baja juga. Jadi mungkin campuran itu terlalu pekat menyebabkan pokok ini berkembang tak cantik. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tanam, hanya pakai tanah biasa, tanah hitam, ataupun boleh pakai tanah topsoil warna merah yang jual satu pack RM2 itu. Okay.
pada 2 hari bulan bila saya tanam, dan hari ini pada 20 hari bulan bila saya semak dia punya ubi, perkembangan akar dia tak berapa cantik. Dan bila saya study, memang tanah hitam yang saya pakai, jenama varietas asli tak sesuai untuk kita propagate pokok pada awal penanaman. Kalau nak letak di atas boleh. Itu kesilapan saya, dan saya harap tuan-tuan dan puan kalau nak tanam nanti, biar tanah tu ringan, jangan terlalu banyak baja. Biar pokok ni hidup dulu dengan cantik, baru letak baja dalam sebulan selepas pokok ditanam. Macam ini, saya dah buat silap. Saya harap tuan-tuan dan puan jangan buat silap. Bila nak tanam atas tanah biasa pun tak ada masalah. Tanah warna orange tu macam tanah topsoil pun dia boleh hidup. Ataupun tanah kompos biasa. Jangan pakai tanah varietas asli. Macam saya pakai tanah varietas asli banyak. Kerana kandungan nutrien dia tinggi, dia akan attract juga banyak microorganism. Dan benda tu saya takut dia akan merosakkan akar juga. Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan boleh terus tanam, ataupun tuan-tuan dan puan boleh bersihkan dulu tanah daripada pasu asal dan tanam di atas pot. Kalau tuan-tuan dan puan punya pot tu banyak sekam, saya cadangkan bersihkan dulu. Sebab saya takut sekam tu tidak dicuci dengan air yang banyak. Mungkin dia terlalu masam. Saya takut dia akan merosakkan akar. Itu tips seterusnya lah untuk pokok AMV ni. Dan yang paling penting, ini tanah varietas asli. Kalau nak letak di atas sedikit saja. Jangan letak terlalu banyak, terutama di dalam akar dia, sebelah keliling di bawahnya. Satu lagi, pokok AMV ni lagi banyak bahagian putih. Pokok ini tidak ada klorofil. Klorofil tu bahan asas pada daun untuk dia buat tenaga, untuk buat makanan, untuk dia tumbuh dengan sihat. Kurang klorofil bermakna pokok AMV ini jangan letak direct sunlight. Kalau letak direct sunlight, direct matahari, dia punya daun akan cepat terbakar. Itu kesilapan, jangan buat. Macam saya letak bawah pokok ni dah baik dah. Tempat dah sesuai. Cumanya tanah ada sedikit silap. Dan saya pada hari ini, 20 hari bulan, saya dah betulkan tanah tu balik. Dan bila dah tanam tu, kita jangan kerak korek. Biarkan saja. Ni pokok Alocasia Cleopatra. Saya tanamkan sebagai selingan pokok-pokok lain. Alocasia berbeza dengan Colocasia. Alocasia dia perlu lembap, siram seminggu 2 atau 3 kali, tapi tak nak terlalu basah, tak nak terlalu soggy. Berbanding Alocasia, Colocasia suka air. Alocasia bukan. Alocasia tak perlukan air yang banyak. Dan Alocasia cara membiaknya adalah daripada ubi. Colocasia pula cara biaknya daripada sulur dan anak. Selepas ni saya akan tunjukkan sedikit demi sedikit Alocasia, Colocasia dan lain-lain, supaya kita boleh nampaklah step by step. Sekarang saya tunjuk step pertama, bila beli apa perlu buat. Masa nak beli apa perlu tuan-tuan dan puan-puan tahu, supaya jangan buat silap macam saya punya silap. Kerana kesilapan tu akan menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan rugi. Ingat pesan saya tadi, bila nak beli, tengok akarnya. Dan paling penting kalau macam nak beli pokok AMV tadi, beli yang dia punya variegation dia punya variegated tu, dia punya antara daun hijau dan daun putih dia seimbang, ataupun lebihkan sedikit daun putih. Kerana apa? Saya takut kalau tuan-tuan beli yang variegation yang sikit, biasanya harganya sepatutnya murah. Dan dia boleh jadi dia akan revert balik jadi pokok keladi hijau biasa saja. Jadi kalau AMV, kalau nak variegation cantik, pastikan dia punya batang tu warna putih kalau tuan-tuan nak beli. Kalau tuan-tuan tengok ada orang jual murah kan, batang tu warna hijau, daun dia ada sedikit variegation. Biasanya Alocasia AMV yang itu murah sepatutnya. Kalau ada orang nak jual mahal, tuan-tuan perempuan patut pandai untuk nego lah. Selepas tanam, terus siram bagi dia basah sedikit, tapi tak perlu siram setiap hari. Pokok Alocasia tak perlukan air yang banyak dan boleh ditanam di atas tanah. Selain atas tanah ni, tuan-tuan dan puan boleh tanam atas pasu. Dan pokok ni sangat senang hidup. Cuma tuan-tuan dan puan akan tahulah, kalau AMV daun putih banyak macam saya ni, letaklah tempat air redup, jangan letak direct matahari.
Boleh letak direct matahari bila dia dah matang. Bila dah batang dia dah besar, daun dia dah sedikit keras, letak bawah matahari boleh hidup, tak ada masalah. Tapi kalau baru begini, jangan letak bawah direct matahari. Dikuateri rosak dan pelaburan pembelian tuan-tuan dan puan akan mendapat kerugian lah. Itu yang saya boleh cakap. Okey, seterusnya pokok. Ini pokok Alocasia juga, Alocasia Guinea Gold ataupun Alocasia 916. Pokok ni macam AMV juga. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nak beli, pastikan masa tuan-tuan nak deal dengan seller tu, minta dia tengok akar. Banyak seller tipu. Mungkin seller tu tak sedar kalau seller tu reseller. Mungkin tuan asalnya dah potong ubinya. Untuk pokok ni, saya perasan ubinya juga dipotong. Dan di sini kita boleh tahulah orang asal yang menanam ni telah buat untung 2 kali lah. Dia jual pokok pada saya harga mahal, ubinya diambil dan dia propagate untuk dapatkan anak lagi. Jadi orang yang tak jujur ni banyak. Jadi kita kena play smart lah. Untuk saya dah buat silap. Saya harap tuan-tuan dan puan tak buat silap sama macam saya buat silap. Okey, ini kalau kita tengok cara packing yang baik, dia pakai bakul. Ini salah satu cara packing. Saya tunjuk packing-packing ni supaya tuan-tuan dan puan tahulah selepas ni kalau nak beli, boleh request nak packing bakul dan sebagainya. Dan standard lah packing, dia akan bungkus lah. Sebelah bawah dia letak plastik dan sebagainya supaya tanah tu kekal dalam pasu dan dia pokok tu tak terlalu rosak lah. Dan biasanya bila hantar pokok through courier ni, JNT atau apa-apa lah, post laju ke GDEC ke, normal untuk daun bertukar jadi warna kuning. Jadi tuan-tuan dan puan jangan marah seller lah. Ini sesuatu yang normal. Pokok terletak dalam kotak tak kena matahari 1-2 hari sahaja dia akan jadi berwarna kuning. Seller ni dia letak sekali dengan tisu supaya tanah tu tak banyak bergerak, dan dia tak nak letak tanah banyak sebab kalau berat nanti mahal lah pula kos courier tu. Pokok Guinea Gold ni saya dah semak, saya dah check, ubinya juga dipotong, ada bekas dipotong. Jadi tuan-tuan dan puan jangan buat silap macam saya. Pastikan masa nak membeli check. Walaupun nampak cantik tetapi pemilik asal pokok ni kemungkinan dah untung 2 kali lah. Saya nampak bekas pada akarnya memang dipotong ubinya. Walaupun pokok ni nampak cantik, tetapi kita yang membeli sebenarnya kerugian kerana ubinya telah dipotong. Okay, dari segi packing begini, saya pujilah penjual ni. Dia cuba untuk jaga pokok ni, dia letak dalam bakul, dia letak even rod memancing pun dia letak supaya pokok ni kekal tegak, tak rosak. Tapi tips yang paling utama tuan-tuan dan puan yang baru nak beli, pastikan tengok ubi dia. Dan ubi ni sebenarnya kalau dia nak post boleh cuci pun tak ada masalah. Okey, ni tempat saya dah pilih untuk tanam. Sama macam MV tadi, pokok ni saya pilih tempat yang agak redup. Pokok yang ini juga saya tanam di atas tanah. Dan saya tanam pada 2 hari bulan. Sekarang video ini dibuat pada 20 hari bulan. Saya dapati akarnya juga tidak tumbuh baik kerana semasa menanam ni saya letak tanah hitam. Kalau tuan-tuan dan puan tengok tanah hitam saya letak tu, tanah terlalu banyak baja. Dia menyebabkan akar ni tak berapa sihat. Dia akan terkejut. Jadi tuan-tuan dan puan jangan buat silap lagi. Kalau nak letak tanah hitam boleh, tapi jangan letak tanah yang brand Vata aslinya. Kerana tanah ni terlalu banyak baja, akar dia akan terkejut dan menyebabkan pokok tidak tumbuh dengan baik. Okay, dari segi tanam macam biasa saja. Dan saya sarankan kalau tuan-tuan dan puan nak tanam, pakai tanah topsoil pun dah memadai. Tak perlu pakai tanah Vata asli ni. Nanti akar jadi tumbuh tak cantik. Ini kesilapan saya. Saya dah semak balik. Saya harap perkongsian ini sikit sebanyak dapat beri tuan-tuan dan puan info. Tuan-tuan dapat elakkan kesilapan yang saya buat adalah ilmu kepada tuan-tuan dan puan untuk tanam. Biasanya kalau kita tengok kan, ada orang dia suka tanam dalam pasu pun boleh juga. Kerana tanam dalam pasu ni dia lebih fleksibel lah. Kita boleh alih-alihkan tempat mengikut cuaca dan sebagainya. Tapi saya suka tanam atas tanah. Bila cukup matang pokok ni, dia akan tumbuh dengan sangat cepat berbanding dalam pasu. Okey, ini juga pokok Alocasia macam AMD tadi.
tak perlu air yang banyak. Seminggu siram dalam 2-3 kali. Dan dari segi pembajaan, apabila kita mula tanam pokok ni, saya tanam 2 hari bulan, jangan baja lagi. Itu nasihat saya. Pokok ni dalam tempoh penyesuaian, kalau kita spray dengan baja folia, kita spray dengan, kita letak baja apa-apalah, baja granula dan sebagainya, akarnya tak ready untuk serap dan juga terima. Dan saya takut nanti pokok tu akan terkejut, dia akan mati. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tanam pokok baru, biarkan dulu, biar akar dia baik dulu, dan baru. Kalau untuk letak tanah bata asli yang berbaja ni, kalau letak di atas begini tak ada masalah. Tapi di dalamnya macam tadi yang saya letak, itu adalah kesilapan. Walaupun saya dah bertahun-tahun buat landscape, kesilapan tetap berlaku. Dan saya kongsi video ni supaya tuan-tuan dan puan tak buat silap lah. Okey. Tanam dia macam biasa, bagi tegak, letak di bawah tempat yang redup, dah siap. Cumanya kesilapan yang saya dah buat, yang saya update dalam video ni, tuan-tuan dan puan elakkan. Pertama, bila beli, pastikan akarnya betul. Kedua, masa tanam, pakai tanah yang biasa. Jangan tanah yang berbaja banyak. Akarnya akan terkejut, pokoknya akan lambat tumbuh. Dan saya risau, paling kita risau, akar dia akan reput, root. Okey, seterusnya ni pokok alocasia. Tadi colocasia. Ni colocasia. Tadi saya tanam dulu tadi pokok alocasia. Ni colocasia. Colocasia ni pokok yang sukakan air. Yang ni colocasia white lava. Kalau kita tengok root dia cantik walau bagaimanapun, selepas 3 minggu saya tanam pokok ni bermasalah. Saya akan buat video lain selepas ini, kenapa benda ni berlaku. Tetapi untuk tujuan pembelajaran, saya teruskan dengan video ini. Pokok ni kita boleh terus tanam atas tanah seperti dalam video ini, selain kita tanam dalam pasu. Dan saya pilih dalam tanah. Pada awalnya, saya tanam pokok ni minggu-minggu awal September. Dan dalam 2-3 minggu, pokok ni semakin mengecil dan saya dapati pokok ni ada berlaku akar reput atau root. Dalam video selepas ni, saya akan update. Saya akan tunjukkan sebab-sebabnya. Dan kalau tuan-tuan dan puan tengok tanah yang saya pakai tanah bata asli. Ini adalah kesilapan saya lah. Sepatutnya jangan pakai tanah tu. Tanah tu bajanya banyak, mungkin tanahnya panas, dan pokok ini masih muda, masih kecil. Mungkin itu antara penyebab akar dia menjadi reput. Tanah terlalu rich, terlalu banyak kandungan nutrien. Dia berjumpa pula dengan pokok yang saya baru report dengan medium asal pokok white lava ni adalah sabut kelapa, dan ia menyebabkan pokok tu berkulat dan ada serangan siput babi juga. Jadi saya akan tunjukkan video tutorial macam mana nak repair white lava. Tetapi untuk pembelajaran, tuan-tuan dan puan boleh terus tanam atas tanah. Cumanya saya sarankan kalau nak tanam terus atas tanah white lava ni, gunakan saja tanah topsoil, tanah warna merah yang satu paket RM2 atau RM3 tu. Tanah itu lebih baik, sejuk dan mesra dengan colocasia. Ini kesilapan saya dan saya harap tuan-tuan dan puan jangan buatlah. Tetapi dari segi stepnya, selepas tanam dan kita siram dengan pokok, itu dah betul. Step ni betul, tetapi tanah yang saya pilih adalah salah. Kesilapan saya menyebabkan saya menanggung kerugian. Rugi duit satu hal, satu lagi kita rugi masa. 3 minggu pokok ni sepatutnya membesar. Sekarang ni pokok ni pada 20 hari bulan sakit. Jadi saya rugi masa sebenarnya. Rugi masa lebih teruk kesannya daripada rugi duit. Kerana masa tu sebenarnya lagilah bernilai daripada duit. Pokok yang sepatutnya lebih membesar dan nanti ada anak saya boleh jual, dah menjadi rosak dan mengecil. Jadi teruskan dengan Pokok Hijau Channel. Saya akan update banyak video selepas ini mengenai alocasia dan colocasia dan cara penjagaannya. Okey, seterusnya penjagaan. Pokok-pokok ni kalau kita tanam atas tanah,
Ini video beberapa minggu lepas. Masa ni pokok masih hidup dengan sihat lagi, white lava ni. Pakai triangle hoe ni untuk tuan-tuan dan puan gemburkan tanah. Pokok-pokok seperti alocasia dan colocasia, kalau tanahnya gembur, akarnya mudah untuk penetrate, mudah untuk mengembang. Jadi dengan itu kita punya pokok cepat membesar. Okey, selepas gembur, macam biasa saya jenis suka letak mulching ataupun sungkupan. Sungkupan seperti video sungkupan saya pernah buat sebelum ini. Letak saya suka pakai rumput yang dah dipotong. Ni rumput kapet yang dah dipotong sebagai mulching. Mulching ni nanti akan beri zat. Mulching ni juga akan pegang air dan mulching ni juga akan mengurangkan kepanasan tanah apabila matahari terlalu terik. Okey, selain pemilihan media yang salah, iaitu saya pakai tanah vata asli, lain-lain step dalam penanaman pokok colocasia white lava ni adalah betul. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak tanam, boleh ikut semua step kecuali tanah hitam vata asli. Okey, dari segi pembajaan kalau tuan-tuan nak letak baja, boleh letak baja. Cumanya awal lagi ni tak perlu baja. Selepas sebulan boleh baja. Baja jarak jauhkan sikit daripada perdu pokok. Kalau tak nak pakai baja organik tinja ayam, boleh pakai juga baja 15. Okay. Sama juga dengan pokok tadi colocasia ni, alocasia. Kita gemburkan dengan triangle hoe, dan kalau nak baja pada jarak-jarak. Okey, untuk daun saya suka pakai batang kayu begini dan saya ikatkan dengan tali. Saya tak nak daun dia terlalu melentuk. Bila melentuk nanti batang dia akan stres. Batang AMV ni. Jadi apa yang saya buat, saya letak batang kayu, saya ikatkan dengan tali guni ke pun boleh. Dan tuan-tuan dan puan boleh ikat mana-mana dahan yang dah melentuk nak jatuh ke bawah tu. Itu teknik dia. Namun begitu, sebenarnya tak adalah teknik mana yang betul, mana yang salah. Bergantung pada tuan-tuan dan puan, bergantung pada apa yang ada di sekeliling tuan-tuan dan puan lah. Mana yang murah kan. Kita kalau boleh tanam ni tak naklah terlalu membazir. Kalau tuan-tuan dan puan tak ada batang kayu begini, nak pakai buluh kecil-kecil pun boleh. Mana satu daun AMV ni diikatkan ataupun kita sandang batang buluh ke batang kayu kecil pun tak ada masalah. Sebenarnya tak adalah satu teknik tu yang terbaik sebenarnya. Okey, macam tadi juga colocasia, alocasia ni juga kalau tuan-tuan dan puan tengok, kita gemburkan selalu. Saya akan pakai triangle hoe, dan cuma kena hati-hati, muncung tajam dia, jangan tertakik pula pada dia punya batang tu, nanti mati habis pokok, sayang. Selepas tanah-tanah ni telah digemburkan, seperti juga step yang telah saya tunjukkan awal tadi, tuan-tuan dan puan boleh letak sungkupan atau mulching yang daripada sisa rumput yang dipotong ataupun daun-daun kering. Pokok alocasia, apa-apa alocasia sangat suka daun mulching ni. Okey, ni saya tunjuk contoh rumput yang saya pernah letak dulu sebagai mulching. Kalau tuan-tuan dan puan, dia dah tengok, dia dah jadi macam sebahagian pada tanah. Dia dah jadi baja. Dia dah dapat memberi nutrien. Jadi mulching ni sangat penting. Selain daripada daun ni, boleh juga pakai daun-daun lain lah. Selain rumput tu, boleh pakai daun macam daun pokok kanopi, daun 50 sen dia orang panggil tak silap. Daun dia dalam bentuk macam duit kecil-kecil. Itu pun bagus. Daun-daun tu memberi nutrien kepada tanah dan juga menyejukkan tanah. Okey, biasanya saya terus buat beginilah. Saya akan pakai rumput sebab saya ada banyak bekalan rumput. Selain rumput dipotong, ni rumput-rumput yang ada di rumah customer, biasanya saya akan pakai untuk mulching. Dan rumput-rumput ni juga sangat penting lah. Selain membekalkan nutrien, macam saya cakap tadi, dia juga memberi tanah tu sejuk dan mengurangkan tanah tu terlalu kering. Kalau alocasia ni pokok yang tak suka air yang banyak, tetapi tanah tak boleh terlalu kering, takut rosak. Okey, cumanya selepas ini saya akan juga update perkembangannya. Kalau ada kesilapan yang saya buat, kita akan share dalam video-video akan datang.
supaya kita sama-sama dapat belajar. Saya walaupun buat video ni, saya bukanlah pakar. Saya sendiri pun belajar pokok-pokok yang baru yang saya tak pernah tanam. Kita mesti kena belajar. Walaupun saya ni dah beberapa tahun buat landscape, tetapi setiap kali ada pokok baru, setiap kali kita buat landscape di tempat baru, sentiasa benda-benda ni akan jadi ilmu baru kepada kita kalau kita nak belajar. Dan kita tak ada lagi lah, saya boleh cakap sesiapa pun yang telah buat landscape lebih 10 tahun, lebih 5 tahun, dia kata dia pakar lah. Pakar terhad kepada ilmu yang dia pernah belajar, yang pernah kita apply, tapi kita masih perlu belajar dari masa ke semasa. Memang itu cara kalau kita tanam pokok, buat landscape dan sebagainya. Lifelong learning. Kita kena sentiasa belajar. Kita kena sentiasa improve. Dan selepas ni banyak lagi video berkenaan kesilapan-kesilapan cara tanam pokok alocasia, cara tanam colocasia yang saya akan buat dan kita akan share dan kita akan belajar sama-sama. Satu yang perkara yang saya nak cerita, saya tekankan lah dalam video ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, ramai tanam pokok alocasia dan colocasia dalam pasu dan juga tanam untuk dijual balik. Seperti saya pula, walaupun saya ada niat nak jual balik, saya lebih suka pokok yang ditanam tu biarlah ada landscape. Maksudnya di sini saya tak naklah pokok tu diletakkan terlalu banyak dalam pasu. Seperti tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada dalam ini yang dah lihat video-video yang saya pernah buat sebelum ini, terutamanya video landscape, saya ada tekankan yang pasu tak boleh terlalu banyak, pasu tak boleh terlalu pelbagai color dan bentuk warna, jadi menyebabkan landscape jadi tak cantik. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak tanam, nak buat landscape, pastikan kalau nak letak pokok dalam pasu pun, pastikan pasu tu seragam dan cantik. Jangan terlalu banyak bentuk, jangan terlalu banyak saiz, menyebabkan nanti halaman tu nampak tak cantik lah, buruk lah. Dan kalau saya, tuan-tuan dan perempuan tengok, saya akan tanam di rice bag ni supaya nampak cantik dan kemas. Dan kekemasan ni lah yang boleh menampakkan seri landscape tu nanti. Dan kita kena plan di mana kita nak tanam dan sebagainya. Okey, ni pokok alocasia Guinea Gold atau alocasia 916. Sama juga macam alocasia lain tadi dan juga white lava yang saya tanam awal tadi. Saya juga gemburkan dan juga letak mulching. Ini penting untuk bagi tanah tu sejuk dan juga pokok dapat hidup dengan baik. Tetapi apa-apa jika ada masalah selepas ini, saya akan ambil tuan-tuan dan puan-puan lah. Untuk pokok Guinea Gold ni saya tanam pada awal September 2021. Sebenarnya dalam 20 hari bulan ke atas, saya dapati dia punya perkembangan agak perlahan dan saya risau ada penyakit akar seperti juga yang terkena pada pokok white lava yang saya akan buat video selepas ini. Dan ternyata pokok Guinea Gold ni pun ada masalah reput akar ataupun root rot. Reput akar atau root rot ni kita kena atasi dengan cepat, dan saya akan tunjukkan selepas ini macam mana saya handle masalah akar reput atau root rot yang terjadi di pokok Guinea Gold ini. Walau bagaimanapun, untuk tujuan pembelajaran, video kali ini saya teruskan. Cara tanam dah betul, tetapi satu kesilapan yang pasti yang saya rasa kesilapan major yang saya dah buat, kesilapan utama adalah menggunakan tanah bata asli. Biasanya saya guna tanah bata asli ni tak ada masalah, tapi kemungkinan tanah bata asli yang saya beli ni mungkin ada kontaminan, ada pencemaran. Mungkin ada terlalu banyak bakteria dalam tu menyebabkan akar tu boleh jadi akar reput. Dia menyimpan bakteria yang tidak baik. Okey, selepas dah tanam, macam saya cakap tadilah, saya akan buat edging. Saya akan cantikkan juga landscape ni, sebab kalaupun pokok ni kita tanam untuk jual, landscape biarlah cantik supaya rumah tu nampak kemas. Tak nampaklah rumah tu macam, walaupun kita nak buat jadi home nursery, tetapi rumah tu nampak kemas dan sedap mata memandang. Dan macam mana nak buat edging, tuan-tuan dan puan boleh tengok video edging yang saya pernah buat sebelum ini. Saya pakai
edging tool yang kalau tuan-tuan dan puan tengok dalam video ni, ada saya tunjukkan dalam video sebelum ini. Jadi tuan-tuan dan puan mana yang tak tahu nak buat edging, boleh lihat video tu, saya ada tunjuk macam mana nak buat. Dan tuan-tuan dan puan boleh tengok dia nampak garis lurus dan kemas. Ini yang kita nak bila kita tanam pokok lah. Setakat ini saja video unboxing, tanam, penjagaan, mulching, baja untuk pokok, 3 pokok utama ni lah, AMV, Alocasia 916 atau Guinea Gold, dan juga Colocasia White Lava. Ini video pertama untuk pokok-pokok aroid, untuk pokok-pokok kayangan ni. Selepas ni akan banyak lagi video. Sebab apa? Sebab saya baru venture dalam perkara ini, dan saya sebenarnya plan untuk menjual selepas ini pokok-pokok ni, tetapi sambil menjual saya buat video. Jadi kita boleh share ilmu, kita boleh share manfaatnya bersama. Mana yang saya dah buat silap, tuan-tuan dan puan tengok video dan cuba jangan buat lagi lah, dan cuba elakkan. Dan jika ada tuan-tuan dan puan ada maklumat, ada tips, tuan-tuan ada pengalaman menjaga ketiga-tiga pokok ni, share lah dengan kita orang semua. Kita kongsi. Tuan-tuan dan puan boleh tuliskan di bahagian komen, dan nanti selain saya, orang lain yang melihat video ni juga, yang juga baca komen di YouTube, akan dapat ilmu sama. Jadi masing-masing kita berkongsi. Dari itu kita dapat belajar dan juga kita dapat mengembangkan kita punya ilmu. Ilmu ni kalau kita share, kalau kita kongsi, kalau kita tunjuk pada orang, biasanya ilmu tu lebih senang lekat pada kita. Dan ilmu tu bukan setakat boleh lekat dan mudah kita ingat, ilmu tu boleh jadi pahala untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa tips, please tolong letak pada ruangan komen. Mungkin saya pun boleh improve, penonton-penonton lain YouTube ni pun boleh improve. Jadi saya harap video pertama ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan, dan insyaAllah akan ada banyak video-video lagi selepas ini. Bagi tuan-tuan dan puan yang telah subscribe YouTube Pokok Hijau Channel, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, saya mohon untuk tuan-tuan dan puan klik butang subscribe di bawah dan ikuti video-video yang saya buat di dalam YouTube channel ini. Banyak video landscape, racun serangga, racun herbicide, pesticide, baja dan sebagainya yang saya pernah buat. Dan saya harap video-video itu dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Setakat ini saja perkongsian ini. Sebenarnya banyak lagi nak cakap ni, tetapi dah 30 minit, saya rasa tak perlu terlalu panjang. Kalau ada apa-apa nanti, tuan-tuan dan puan-puan boleh share di ruangan komen, dan saya juga akan buat video susulan untuk pokok-pokok ni dan kita sama-sama belajar. Sehingga ini saja video. Terima kasih kerana terus menonton sampai akhir video. Jumpa lagi. Bye.